Okey, Assalamualaikum dan selamat salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini. Saya juga mengucapkan selamat datanglah kepada penceramah kita Prof. Dr. Wan Haslina Wan Abdul Halim dan juga kepada semua hadirin pada hari ini, termasuklah juga kita punya urus setia ke webinar kesihatan Pusat Kepimpinan Tun Fatimah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim dan NCWO, National Council of Women's Organisation, untuk siri ketiga buat tahun ini. Jadi ini adalah tahun kedua kita menganjurkan siri webinar kesihatan umum ini, dan tujuan kita adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang kesihatan wanita dan kanak-kanak dalam masyarakat. Jadi tanpa melengahkan masa, izinkan saya memperkenalkan penceramah kita pada hari ini. Sebelum tu saya adalah seperti biasalah, dah biasa tengok muka saya. Saya Dr. Izora daripada Jabatan ONG Pusat Perubatan UKM. Saya moderator pada hari ini dan kita bertuah pada hari ini kerana penceramah kita Profesor Madya Dr. Wan Haslina Wan Abdul Halim, pakar perunding, adalah seorang pakar perunding ophthalmology di Hospital Tuanku Mukhris, Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan Dr. Wan Haslina ni dia adalah orang yang paling tepat dan adalah pakarnya untuk bercakap kepada kita tentang kanta lekap dan wanita. Jadi Dr. Wan Haslina ni sebabnya dia penceramah kita pada hari ini, dia punya pengkhususan itu adalah di bidang kornea dan anterior segment, kornea mata dan juga bahagian depan mata. Dr. Wan, sedikit tentang Dr. Wan Haslina. Beliau menerima latihan ophthalmology di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2008 dan seterusnya melanjutkan pengajian di bidang PhD dalam sains penglihatan, visual science daripada Aston University Birmingham, United Kingdom. Dan pada tahun 2014 beliau dilantik sebagai British Contact Lens Association Fellow dan seterusnya menamatkan pengajian PhD pada tahun 2017. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Prof. Madya Dr. Wan Haslina Wan Abdul Halim untuk berkongsi ilmu pengetahuan tentang kanta lekap dan wanita. Silakan Prof. Wan Haslina. Terima kasih Puan Pengurusi Prof. Izara atas jemputan dan juga pengenalan yang diberikan tadi. Saya cuba untuk berbahasa Malaysia sepanjang ceramah, tetapi sekiranya kalau terlepas dan sekiranya mahu bertanya soalan, saya alu-alukan ya. So mari kita lihat skrin saya sekejap. Okay. So saya pasti antara kita yang mendengar dan juga membuat yang terlibat dalam webinar ini mengetahui tentang contact lens. Sorry, saya kena share sound, takut nanti tak jumpa sound ya. Saya lupa. So saya stop share dulu. Saya kena share sound sebab kita ada video kan untuk saya paparkan kepada semua pada hari ini. Okey. Nampak ya slide saya, Prof. Izara? Nampak jelas, alhamdulillah. Okey, Prof. Okey. Hari ini saya telah diberikan dasalah untuk bercakap tentang wanita dan kanta lekap. Sebagai permulaannya, sebelum kita pergi jauh tentang kanta lekap ini, kita kena faham dulu macam mana penglihatan kita berfungsi. So untuk of course kita tahu bila kita buka je mata pagi tadi,
kita bangun daripada tidur, the first thing yang kita buka bukan selimut dan bukan juga telefon, kita buka mata dulu. So kenapa? Sebab mata ni merupakan area yang sangat-sangat penting yang menerima rangsangan cahaya dan membolehkan kita menjalankan aktiviti harian. Kita boleh melihat ahli keluarga kita dengan baik, melihat pemandangan, dan Allah kurniakan kita dua belah mata. Kenapa? Sebab sangat penting. 2 Allah bagi kat kita mata kita, dan kita mesti tahu bahawa untuk mendapatkan penglihatan yang baik, semua fungsi dalam mata mestilah berfungsi dengan baik. Okay? So dalam video ini, dia adalah video yang saya dapati daripada Puan Shalom. Saya tidak mempunyai sebarang afiliasi dalam sebarang jenama ataupun produk dalam slide saya inilah, semata-mata untuk pengajaran. So mari kita lihat satu video berkenaan tentang apa yang berlaku dalam mata dan macam mana mata kita melihat. Ini supaya kita boleh faham tentang kenapa kantar lekap dan apakah isu-isu yang bersangkutan dengan kantar lekap. So sebenarnya kita tahu untuk mendapatkan penglihatan yang baik, kita kena mempunyai struktur mata yang bagus. Allah jadikan mata itu walaupun bolanya sebesar bola pingpong, dia punya saiz sebesar bola pingpong, tapi setiap lapisan, lapisan itu mempunyai tugasan-tugasan yang tertentu. Jadi apabila kita membuka mata, Sight, a precious gift we can't take for granted. So bila kita membuka mata, kita melihat pemandangan, kita melihat bilik kita, melihat keluarga kita, anak-anak kita pada pagi-pagi hari, apakah yang berlaku dalam mata kita. So apabila kita membuka mata kita, cahaya akan memasuki struktur yang paling depan, iaitu namanya kornea. So dalam video ini kita nampak cahaya memasuki kornea dan memasuki satu lagi lapisan yang penting dipanggil anterior chamber, kanta, iaitu dalam mata kita yang akan memfokuskan cahaya ini kepada satu titik sensitif dipanggil fovea. Dan mana bila cahaya ini dihantar signalnya kepada otak kita, kita akan dapat melihat dengan baik. So, jikalau cahaya-cahaya ini mendapat gangguan, terdapat gangguan pada cahaya, gangguan pada fokus, dia akan menyebabkan penglihatan kita akan kabur. So, apa yang akan menyebabkan masalah pada penglihatan mata depan kita adalah seperti kalau kita terlampau banyak menggunakan contact lens, nanti saya akan cerita lebih berlanjut, masalah berkaitan dengan air mata, berkaitan dengan glare ataupun melihat gadget yang terlampau lama. So ini mengganggu banyak struktur dalam mata. Antaranya adalah air mata yang sentiasa menyebabkan permukaan mata kita lembab. Jadi kalau sebarang struktur yang saya ceritakan tadi, kornea, kanta, vitreous, air mata, semua terjejas, ini akan mengganggu kejelasan penglihatan. Jadi penglihatan yang sepatutnya kita lihat dengan jelas akan terganggu. Saya harap melalui video tadi kita faham berkenaan dengan fungsi-fungsi setiap lapisan di dalam mata kita untuk membolehkan kita melihat. Okay? So, sebelum kita pergi pada kanta lekap, kita kena tahu bahawa setiap daripada kita, saya dan anda semua mempunyai satu keadaan dipanggil rabun. Sebenarnya semua boleh katakan majoriti, 99%, boleh katakan 9% lebih daripada kita mempunyai sedikit rabun. Tetapi adakah rabun itu mengganggu atau tidak bergantung kepada tahap rabun itu. So kadang-kadang kita kata, I tak boleh pakai spek. Kenapa dia kata air rabun? Sebenarnya kita ada sedikit error, dia panggil refractive error, yang mana kadang-kadang dia punya refractive error itu boleh negligible ataupun boleh diabaikan, sehingga kan mata kita rasa tak ada masalah. Tetapi ada setengah-setengah orang, dia punya tahap refractive error dia signifikan ataupun sangat
orang kata besar sehingga menyebabkan dia rabun. So kita ada banyak jenis rabun. Secara normalnya kalau kita tengok gambar rajah di atas ini, cahaya akan terbias oleh kanta, kornea dan struktur di hadapan mata dan akan difokuskan kepada fovea di tengah ini. So orang normal dia punya penglihatan boleh katakan jelas. Tapi orang yang mengalami rabun dekat, fokus cahayanya adalah di hadapan titik sensitif fovea, iaitu di hadapan sini. Jadi manakala jadi cara dibetulkan adalah dia akan sama ada kita gunakan kanta atau apa-apa sahaja peralatan dan akhirnya fokus cahaya itu akan terletak pada tempat yang betul. Apabila cahaya terletak pada tempat yang betul dalam mata kita, maka kita dapat melihat dengan baik. So berapa jenis rabun yang kita ada dalam dunia ni? Kita ada rabun jauh, kita ada rabun dekat, dan kita ada juga rabun dipanggil rabun astigmatism ataupun bahasa di Indonesia dia dipanggil rabun silau. So macam mana kita nak rawat rabun ni? So paling common yang paling biasa kita nampak ialah kita memakai kacamata. So kacamata kita ada banyak jenis. Sama ada kacamata yang hanya fokus untuk merawat rabun jauh. Dan kalau sampai umur macam saya ni 40 tahun ke atas dah start nak pakai spek mata untuk dekat. Sebab kenapa? Sebab salah satu struktur itu iaitu kanta dalam mata kita sudah makin menebal. Maka perubahan itu adalah perubahan yang normal di mana kita memerlukan kacamata untuk melihat dekat bila berumur 40 tahun dan ke atas. Seterusnya kita juga boleh merawat rabun dengan menggunakan kanta lekap, iaitu fokus kita pada hari ini. So kanta lekap merupakan salah satu cara untuk kita merawat rabun. Kanta lekap ini ada sekarang ni disebabkan dulu kanta lekap ini hanya boleh digunakan untuk merawat rabun jauh dan juga rabun astigmatism atau rabun silau. Tapi kini terdapat teknologi yang membolehkan even merawat rabun dekat juga. Tapi dia bergantung kepada harga lah. So rawatan yang diberikan bergantung akan reflected on the price of the contact lens. So the next thing adalah rawatan pembedahan laser kornea. So ini selalu kita dengar di mana dia adalah salah satu juga cara untuk merawat rabun, di mana satu pembedahan yang akan dilakukan pada permukaan mata, di mana permukaan bahagian depan mata itu akan dibedah dan akan dilakukan lawatan laser. So rawatan laser ini akan mengubah struktur permukaan kornea, iaitu bahagian paling jernih di bahagian depan mata kita ni, untuk membolehkan cahaya yang saya katakan tadi untuk difokuskan pada titik sensitif fovea yang betul. Tetapi rawatan pembedahan laser kornea ini mungkin tidak sesuai untuk semua orang. So setiap orang perlu menjalani dipanggil saringan untuk membolehkan mereka kita ketahui sama ada mereka sesuai atau tidak menjalani laser kornea. The other ones yang paling latest adalah pembedahan penukaran kanta mata. So ini adalah di mana dia tak kacau kornea depan, tetapi apa yang kita akan buat ialah kita akan tukar struktur paling dalam, iaitu struktur kanta di dalam mata. So instead of putting kanta dekat depan mata, kita letak satu kanta baru dalam dalam mata. Namun pembedahan ini adalah masih baru. Tak semua pakar mata boleh buatlah surgery ini. Dan dia pun juga ada, sebagaimana saya katakan tadi, setiap pembedahan mempunyai kriteria-kriteria tertentu untuk membolehkan seseorang itu layak untuk membuat pembedahan, dan juga kita kena pastikan juga dia ada risiko dia juga. So dalam rawatan-rawatan rabun yang ada kat sini, kacamata adalah yang paling kurang berisiko, yang paling tak ada risiko. Tetapi kanta lekap, pembedahan laser, pembedahan penukaran kanta mata, semuanya mempunyai risiko-risiko tertentu. Jadi hari ini saya akan fokuskan tentang risiko pemakaian kanta lekap. Jadi kita tahu sebenarnya fakta untuk Malaysia punya info adalah agak
tak banyak lah, tapi di Amerika Syarikat 45 juta pengguna kantar lekap menggunakan kantar lekap setiap hari, dan 2/3 mereka adalah wanita, yang mana purata umur merupakan 31 tahun. 1 tahun ni adalah umur yang produktif, sedang bekerja, sedang menjaga anak, sedang berkarier. Ini adalah range umur yang sangat penting, di mana mereka majoritinya menggunakan kantar lekap, 2/3 adalah wanita. Di kantar lekap di Amerika Syarikat dipantau oleh satu agensi dipanggil FDA, di mana kantar lekap di sana dianggap sebagai produk perubatan. Namun begitu, di Malaysia kita belum ada kawalan khas, belum ada akta-akta tertentu untuk mengawal penjualan ataupun kawalan kepada kantar lekap. Jadi ini menyebabkan kantar-kantar lekap yang berwarna dijual secara bebas di internet sebagai alat kosmetik. Kenapa benda ni penting? Nanti saya akan ceritakan lepas ni. Dapat banyak jenis kantar lekap. So kita nak memakai kantar lekap ni sebagai untuk rawatan, rawatan rambut. Tapi ada juga kadang-kadang penggunaan ni disebabkan dia mahu seorang itu mahu melakukan aktiviti-aktiviti tertentu. Contohnya kalau biasa dia pakai kacamata, tetapi untuk melakukan aktiviti tertentu dia bertukar kepada kantar lekap. Contohnya kita melakukan senaman, ketika melakukan aktiviti liburan. So terdapat beberapa jenis kantar lekap. Saya ambil ni daripada internet dan acknowledgement ada di sini, ya. Okay. Tidak ada tujuan untuk mempromosi mana-mana pihak lah. So kita ada kantar separa keras ataupun rigid gas permeability, yang mana kantar ini tahan sehingga setahun, bertahun-tahun. So once kita guna, dia akan tahan bertahun-tahun sebab bahan dia memang merupakan bahan yang tahan lama. Kantar lembut iaitu soft contact lens pula adalah kantar yang selalu kita dapati di kedai optometris yang penggunaan biasa. Kantar lekap lembut ni pula pelbagai. Ada beberapa fungsi kantar lekap lembut tak dapat dijalankan dan setengah-setengah pesakit atau setengah-setengah pemakai terpaksa dipakaikan RGP, iaitu kantar separa keras. Terutamanya mereka yang mengalami rabun silau atau astigmatism yang sangat tinggi, yang menyebabkan mereka tidak sesuai memakai kantar lembut, kantar lekap lembut. Ada juga kantar yang lain, contohnya kantar lekap hybrid, kantar lekap multifocal. So sebenarnya kantar lekap ni ada pelbagai jenis. Dan sekarang ni saya belum tambah satu lagi, iaitu sekarang ni ada yang popular, iaitu kantar lekap kosmetik ataupun berwarna. Kantar lekap lembut ada macam-macam jenis. Di pasaran ada yang made by mereka mempromosi tentang oksigen diffusion, iaitu macam mana dia katakan contact lens yang digunakan tu lebih senang untuk bernafas, mata untuk bernafas. So kriteria ini adalah teknik-teknik pemasaran dan promosi yang dibuat oleh syarikat-syarikat pengeluar kantar lekap. Jadi kita kena tahu setiap perbezaannya supaya kita lebih inform atau lebih bermaklumat apabila melakukan keputusan untuk menggunakan kantar lekap. Okey, apakah risiko kantar lekap? Walaupun benefitnya banyak, iaitu dengan adanya kantar lekap kita boleh lebih bebas melakukan pekerjaan dengan cara kalau kita bersenam, kita tak perlu fikir peluh pergi ke arah contact lens, ke arah kantar ataupun mewap bernafas kita ke arah spek mata kita, ya. Dan ada juga yang ingin tidak selesa apabila mereka memakai mask, di mana bila kita pakai mask setengah-setengah pesakit komplain ada wap keluar daripada ni dan menyebabkan steam ataupun wap steam terkena pada spek mata. So ini menyebabkan mereka menggunakan kantar lekap.
Tetapi kadang-kadang kita kena pasti, kena juga mengetahui bahawa kantar lekap juga mempunyai risiko. Ini saya ambil daripada Metro, di mana ada berita berkaitan dengan buta sekejap. Gara-gara mahu mata berwarna, seorang gadis nyaris hilang penglihatan akibat pemakaian kantar lekap. Nyaris ni adalah mengatakan bahawa dia sekejap je kan, dia tak nampak, lepas tu lepas rawatan dia baik. Tetapi ada juga mereka yang tidak bernasib baik, di mana jikalau mereka punya ulcer ataupun jangkitan kuman atau tu terlampau teruk akan menyebabkan kebutaan dan akhirnya mata mereka perlu, kornea bahagian mata dia orang tu perlu diganti dengan yang baru, dan pesakit-pesakit begini perlu dirawat sepanjang hidup, dan mereka perlukan follow up dan ubatan sehingga matilah. Sehingga akhir hayat. Seakhir hayatnya mereka perlukan rawatan. So kenapa jadi macam ni? Kenapa kantar lekap ni begitu berisiko untuk mendapatkan jangkitan kuman? So apabila kita memakai kantar lekap, kantar lekap ini merupakan satu foreign object ataupun benda asing yang berada di permukaan kornea. So setiap kali kita berkelip, kantar lekap ini akan bergerak. Okey, sentiasa bergerak di depan permukaan mata. So bila permukaan mata itu sentiasa disapu ataupun dirap oleh benda asing ini, dia akan menyebabkan dipanggil microabrasion. Microabrasion itu adalah luka-luka mikro atau luka-luka halus pada permukaan kornea. Apabila ada luka, of course, sekiranya ada kuman yang ganas ataupun yang tidak sepatutnya ada di dalam mata, ia akan menyebabkan jangkitan kuman. So pada masa yang sama, sekiranya rawatan tidak dijalankan, mereka akan mengalami jangkitan kuman, itu ulcer. Nanti saya tunjuk gambar yang teruk lagi. Okey, saya fokus pada gambar sebelah kanan dulu. Kadang-kadang pesakit boleh mengalami satu keadaan dipanggil giant papillary conjunctivitis, iaitu satu reaksi yang teruk bahagian konjungtiva terhadap contact lens. Kadang-kadang bukan sebab contact lens juga, kadang-kadang disebabkan oleh solution contact lens tersebut. So sekiranya anda memakai contact lens dan kalau melihat mereka mata merah, tak sempat berhenti-berhenti, lepas tu still keluar air mata, mungkin mereka mengalami keadaan ini, dipanggil giant papillary conjunctivitis. So dia merupakan reaksi alergi mata kita terhadap contact lens, dan ini menyebabkan biji-biji alergi ataupun alahan terbentuk di bawah kelopak mata, dan ini meningkatkan risiko luka pada bahagian kornea, dan ini juga boleh menyebabkan jangkitan kuman. Dan sekiranya, sebagaimana saya katakan tadi, microabrasion yang kita berlaku tadi itu, kuman masuk dalam dia, so ulcer mata akan berlaku. Ini adalah gambar klinikal ulcer mata yang boleh berlaku pada pesakit yang mengalami jangkitan kuman tadi. Dan sebagaimana kita tahu, kornea sepatutnya adalah satu struktur yang clear, yang transparent atau yang jernih. Tetapi sekiranya berlaku jangkitan, maka dia akan jadi putih ataupun penuh dengan nanah. So kita nampak di sini mata, gambar di sebelah sini, bahagian mata putih ini menjadi merah dan terdapat satu tumpuk putih di bahagian tengah mata hitam, dan kalau kita tengok dengan lebih dekat, ada nanah di dalam mata. So ini adalah pus ataupun hypopyon, kita panggil dari segi istilah perubatan. Dan sekiranya kita rawat pun, sekiranya ulcer ni sangat signifikan dan berada di pertengahan mata, walaupun dia sembuh seperti mata gambar sebelah kiri, walaupun mata dia dah putih, tak ada apa-apa masalah, dah tak sakit, tetapi parutnya adalah berkekalan. So parutnya menyebabkan struktur kornea yang jernih tadi tu akan menjadi putih dan tidak membenarkan cahaya masuk. So bila cahaya tak boleh masuk, kita tak akan dapat melihat. So mereka yang mengalami ulcer yang teruk akan mengalami parut di bahagian kornea, dan ini menyebabkan rabun teruk ataupun kebutaan. Okey.
Sebenarnya banyak info-info yang telah dikongsi oleh Kementerian Kesihatan Malaysia berkenaan dengan penjagaan kantar lekap. Kita boleh pergi ke Facebook ataupun ke internet untuk mengetahui macam mana kita nak fakta-fakta berkenaan kantar lekap. Okey, saya bacakan di sini pembelian kantar lekap yang dicadangkan oleh Kementerian Kesihatan, apa dia punya guideline. Pertama sekali, hendaklah mendapatkan pemeriksaan mata tentang tahap penglihatan dan pengukuran kornea yang betul untuk menggunakan kantar lekap. Jangan beli kantar lekap daripada jurujual kaunter atau melalui internet. Dan apabila mendapatkan kantar lekap, hendaklah mendapatkan info yang lebih detail tentang penjagaannya. Dan penjagaan kantar lekap ni ada banyak dalam slide ni, sebelah kanan ni saya letakkan di sini. Nanti kita akan watch the video about how should we care about kantar lekap. Nanti saya akan ceritakan dengan lebih detail. Ini adalah contoh kantar lekap yang dijual di internet, yang available. Even dekat Shopee pun ada benda ni. Shopee, Lazada, semua ada. So kantar lekap begini tidak dikawal tahap kebersihannya, tidak dikawal dari segi material ataupun bahan kepada kontak lens ini, dan ini boleh mendatangkan mudarat pada kornea ataupun pesakit ataupun mereka yang memakainya. Dan ada yang mempunyai power, dan kontak lekap ni juga kadang-kadang bukan sahaja digunakan oleh mereka yang rabun, mereka yang tak rabun pun nak pakai juga kontak lens sebab nak berwarna kontak lekap ni. Saya sentuh sedikit tentang fatwa berkenaan pemakaian kantar lekap berwarna oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan telah membuat kesimpulan bahawa sekiranya penggunaan kantar lekap itu bagi tujuan perubatan, maka ianya dibolehkan sama ada berwarna atau tidak. Tetapi jika untuk tujuan perhiasan, tidak ada hukum yang mengatakan bahawa haram. Nah, hukum asalnya adalah harus. Namun, Majlis Fatwa cenderung terhadap pendapat ulama yang mengatakan seeloknya ditinggalkan pemakaian kantar lekap berwarna demi mengelakkan diri daripada terjebak dalam fitnah seperti penipuan dan pembaziran. Itu nasihat daripada Majlis Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Okey. Sekarang kita belajar pasal contact lens, kita belajar pasal risikonya. Okey, macam mana kita nak tahu bahawa pemakaian mereka yang telah menggunakan kantar lekap sekarang, apa simptom dan gejala yang menyatakan bahawa ini ada risiko ni dapat ulcer ni. So antaranya adalah antaranya adalah mata merah. So mata yang merah yang berterusan dan juga berair dan mengeluarkan discharge berwarna sama ada kuning, putih, dan yang paling utama mereka mengalami sakit. So jika sakit dan berterusan mengeluarkan air merah, terus datang berjumpa dengan doktor mata. Kenapa? Sebab jika kita berjumpa dengan doktor-doktor biasa, selalunya mereka tak nampak secara mikroskopik. Mata ni adalah satu struktur yang unik di mana setiap lapisan kornea itu perlu menjalani pemeriksaan dipanggil slit lamp biomikroskopi, iaitu macam saya buat di sini. Dia ada satu alat ni, dia boleh tengok kita punya mata secara magnified. So penilaian yang dibuat begini adalah lebih tepat. Seterusnya, sekiranya mata tu kabur, tengok di sini. So kalau mata tu makin lama merah, lepas tu adalah sakit sikit-sikit, lepas tu tiba-tiba rasa kabur lah, bling-bling, klik-klik mata banyak kali pun still kabur juga. So itu juga tanda-tanda awal di mana dia ada macam alert sign yang you should see, yang menyebabkan anda perlu melihat atau dilihat oleh pakar mata. Dan sekiranya macam
gambar sebelah kiri ni, saya ambil ni daripada Hijabista punya magazine, sampai tahap keluar tarik mata yang melekat-lekat, menyebabkan mata tak boleh buka, tak boleh tidur malam, sakit, hendaklah anda berjumpa dengan kadar segera within 24 hours. Kenapa? Sebab rawatan yang cepat boleh menyelamatkan kornea anda dan mengurangkan risiko parut dan kebutaan. Kalau tak, terpaksalah buat transplant macam macam gambar sebelah kiri ni, iaitu kita terpaksa tukar kornea tu dan tampal kornea yang didermakan, dan kita nampak ni benang yang menjahit kornea yang baru in place. So, pemeriksaan pakar oftalmologi penting untuk memastikan kornea yang sihat. Sekiranya berlaku simptom-simptom yang saya nyatakan tadi, pastikan anda berjumpa doktor. Ini saya nak cerita tentang rawatan transplant kornea. So, antara rawatan yang kita buat bila pesakit itu datang dengan ulcer, kita akan rawat dia dengan sebaik mungkin untuk mengelakkan ulcer itu menjadi parut yang kuat. Sekiranya parut itu terlampau kuat sehingga menyebabkan mata itu tak nampak, so the next best thing is for us to do surgery. So kita kena buat operation untuk buang parut di tengah dan kita gantikan dengan kornea mata penderma. Ingat, perkara ini bukannya satu simple macam okey dah buat dah, okey dah nampak, okey tak perlu nak buat apa-apa dah. No, because after we do transplant, lepas kita buat kornea transplant, kita perlukan rawatan, kita perlukan ubat, dan dia sebarang operasi sebagaimana saya katakan tidak sepi daripada komplikasi. Jadi kalau boleh-bolehnya kita nak elak sampai tahap memerlukan transplant kornea. Okey, saya ingin berkongsi satu video yang dibuat oleh one of the manufacturer. Again, tidak ada sebarang interest untuk mempromosikan apa-apa produk. Ini hanyalah untuk latihan ataupun informasi sahaja. So, ini adalah cara menjaga contact lens. So sebelum tidur contohnya, kita kena basuh tangan, make sure tangan kita bersih. Lepas tu letakkan satu solution dalam contact lens kita. Kena gosok sikit ya, kena gosok keluar, basuh air dan yang bersih. Jadi bila kita masukkan contact lens yang bekas yang bersih, kita tutup, okey, kita rehat. So the next morning, sebelum kita pakai contact lens, kita mesti pastikan tangan kita dibasuh, lalu mengambil contact lens dengan tangan yang bersih. Bekas contact lens itu, bekas contact lens tu mesti dibersih dengan betul dan setiap kali dibilas dengan solution. Sebab kenapa? Solution itu mempunyai antiseptik yang dibenarkan, yang memang penting untuk menjaga kebersihan supaya tak ada kuman yang membiak dalam bekas contact lens tu. Kebanyakan kes yang saya dapat dari segi ulcer kornea, kadang-kadang contact dia orang pakai betul, cara dia orang buat tu betul, tapi contact lens case dia orang tak pernah cuci. So ini adalah step-step yang penting untuk memastikan kebersihan kanta dan juga disimpan dengan cara yang optimum. Okey, kita teruskan. Sorry, kita terpaksa go again. So penting juga, sorry, saya tutup suara, senang sikit bercakap. So penting cara kita basuh tangan tu, make sure kita basuh tangan dengan sabun dengan yang betul, cara pembasuhan tangan yang betul. Kuku anda mestilah bersih, jangan fikir basuh tangan sahaja cukup. Kuku juga penting sebab nanti saya akan tunjukkan kenapa kebersihan kuku juga penting. So bila kita letakkan storage kita punya contact lens tadi, kita balik pada video ini, malam esok nak kerja dah, you nak pakai lagi contact lens, again dibasuh tangan, make sure tangan tu kuku juga bersih, ambil contact lens dan make sure bekas contact lens itu dikeringkan selepas dicuci kembali dengan the cleaning solution. So bekas dia punya penutup semua diletakkan di tepi. Selepas itu anda boleh memakai contact lens dan seterusnya pergi bekerja. So ini adalah video yang disediakan oleh company ini.
Saya rasa setakat itu dulu ceramah saya. Nanti sekiranya ada sebarang soalan boleh ditanyakan kepada Tuan Pengerusi. Okey. Terima kasih. Terima kasih Prof Wan Haslina atas perkongsian yang sangat menarik dan membuka mata. Sebab kita ramai kan tengok, bukan kita biasa tengok banyak kanta lekap ni, terutamanya nowadays yang banyak tu yang berleluasa tu dari segi kanta lekap kosmetik like you said kan. Jadi perkongsian ni sangat bagus, membuka mata supaya kita lebih aware, bukan semua orang sesuai untuk pakai kanta lekap dan bukan suka-suka je pakai kanta lekap. Sebaiknya pada kesimpulan saya berjumpa dulu dengan pakar mata supaya dinilai kesesuaian nak pakai kanta lekap jenis apa. Jadi kita sebenarnya Prof ada banyak soalan, burning question, saya tanyakan satu-satu. Salam Prof, ada efek untuk power naik tak kalau kadang-kadang pakai specs, kadang-kadang pakai kanta lekap? Okey, power naik ini tidak dipengaruhi oleh pakai spek ataupun pakai contact lens, tukar-tukar antara dua. Dia power naik itu disebabkan oleh kita punya perubahan yang berlaku dalam bola mata itu sendiri, sama ada perubahan pada kornea atau perubahan pada kanta dalam mata. Jadi secara generalnya, secara umumnya tidak ada efek kalau tukar antara contact lens dengan spek mata, tak ada. Tetapi ada faktor-faktor tertentu yang boleh menyebabkan power mata itu berubah. Contohnya mereka yang mempunyai satu penyakit dipanggil keratokonus. Orang yang mengalami keratokonus iaitu bahagian depan korneanya dia progressively dia membonjol secara progresif. So ini menyebabkan rabun silaunya bertambah-tambah. Setiap 6 bulan, setiap 3 bulan, macam dah tak bagus lah power spek mata aku ni. Nak kena tukarlah. Tukar lagi. So 6 bulan lagi, tak apa salah mata aku ni, kena tukar lagi. So sekiranya berlaku begitu, kena dapatkan penilaian oleh pakar oftalmologi atau pakar mata sebab kita takut puan atau tuan mempunyai masalah tersebut. Yang kedua yang boleh menyebabkan power mata kita berubah ialah disebabkan oleh kanta dalam mata kita. Kanta dalam mata kita ni berubah mengikut umur. Sekiranya kita adalah taklah warga tua, tapi kita kata 4 series or 5 series. So kita ada risiko untuk mengalami kantanya berubah ketebalan. So bila berubah ketebalan, dia akan mempengaruhi perubahan pada rabun tersebut. So kesimpulannya, saya recap balik, tidak ada efek mengubah rabun sekiranya tukar-tukar antara spek mata dengan contact lens, tetapi terdapat struktur-struktur dalam mata yang saya ceritakan tadi yang boleh mempunyai perubahan. Sekiranya mengalami secara berulang-ulang, sila jumpa dengan pakar oftalmologi untuk mendapatkan penilaian. Soalan seterusnya, Prof, ada ke risiko contact lens hilang di dalam mata? Dia bergerak-gerak. Okey, sepanjang pengalaman saya sebagai pakar mata, saya ada came across sekali sahaja, iaitu bila contact lens tu berlipat dan dia tersorok di bawah kelopak mata atas, dan orang yang memakai tu dia takut nak keluarkan. Lepas tu dia pergi jumpa doktor, saya rasa contact lens saya hilang dalam mata. 9 daripada 10, dia kata 90% of the time, masanya tak ada pun. Sebenarnya you rasa je yang macam contact lens you ada, tapi sebenarnya dia dah tak ada, dia keluar dah. Tapi 1 atau 10% mungkin ada kebenarannya, mungkin dia duduk dekat bawah kelopak mata. So it's okay if you feel that you have that problem. Kalau anda rasa masalah tersebut, anda pergi jumpa dengan doktor mata. Doktor mata akan dapat melihat dan membuat pemeriksaan dengan lebih rapi sekiranya berlaku risiko tersebut. Saya pernah jumpa satu video di US.
Dia orang yang berumur. Bila orang berumur, kita punya kata fat, kita punya lemak-lemak yang membentuk mata kita yang jadi bunjal, apa dia panggil, yang kata ni kan, yang tegang-tegang kan, dia jadi loose bila berumur. So ruang di kelopak mata atas dia jadi sangat luas, maknanya banyak benda boleh masuk situ. Dan wanita yang berumur 50 tahun lebih ni, dia ada 28 contact lens terlekat kat atas. Dan masa pakai atau mengeluarkan contact lens tu satu-satu dia bilang sampai 28. So risiko itu boleh berlaku sekiranya anda mengalami berumur dan mempunyai ruang yang lebih besar di bawah kelopak mata. Tapi sangat jarang. Okey. Seterusnya, Prof, sekiranya mata kita berpasir-pasir dan kering, adakah itu dikira terkena jangkitan mata? Okey. Berpasir-pasir dan kering merupakan satu risiko contact lens, pemakaian contact lens. Sebab saya kata tadi itulah, bila kita contact lens tu setiap kali kita berkelip, contact lens tu akan bergerak dan dipanggil microabrasion. So microabrasion ni boleh menyebabkan sensasi-sensasi seperti berpasir, kering. Sekiranya anda mengalami keadaan ini, sama ada anda pengguna contact lens atau tidak, anda dinasihatkan untuk menggunakan ubat mata dipanggil artificial tears. Itu ubat air mata palsu lah. Kataan palsu tu macam tak best kan? So kita katalah pengganti air mata lah, senang. Pengganti air mata. So pengganti air mata ni kena hati-hati. Jangan ambil pengganti air mata yang bahannya boleh menyebabkan kekeringan mata lebih teruk. So masa pergi dekat farmasi ataupun jumpa doktor mata, pastikan dia dipanggil artificial tears replacement. Bukannya IMO atau Optrex, yang mana bahan-bahan tersebut tidak digalakkan sekiranya mereka mengalami simptom-simptom tersebut seperti ini. So jadi kena hati-hati. Okay. Dan seterusnya, apakah kesan jika tertidur semalaman tanpa tanggal kontak lens? Ramai itu terjadi gitu tu. Okey, saya ingin terangkan tentang cara menggunakan contact lens. Saya minta maaf saya tak letak dalam slide saya tadi. So antara perkara yang perlu anda tahu sebagai pengguna contact lens hanya boleh direkomend untuk dipakai selama 8 jam sahaja. 8 jam. Okey, sekiranya melebihi 8 jam, anda sebenarnya meningkatkan risiko anda mendapatkan jangkitan kuman. Okey, jadi 8 jam ni tepat-tepatlah office hour. Kalau you masuk pukul 8, pukul 5 balik, sepatutnya lebih kurang dalam 8 ke 9 jam. So by that time, kena buka dah contact lens, kena pakai spek mata. Okey, sekiranya anda terpaksa bekerja lebih lewat, still you masih keluarkan contact lens dan masukkan dalam bekas. Sebab kenapa? Sebab dalam masa tersebut, masa kita tidur tu, contact lens tu akan dicuci oleh solution tu dan menanggalkan segala-gala debris, kuman, habuk yang menyebabkan jangkitan kuman boleh berlaku. Okey, so jangan tidur dengan contact lens. Pakai hanya pada durasi yang direkomend, iaitu selama 8 jam. Okay. Soalan seterusnya, rasa ni sebahagiannya Prof dah jawab dah, tapi saya bacakan jugalah kalau nak tambahkan. Salam Prof, nak tanya, sekiranya mata kering ketika pakai contact lens, boleh ke guna eye drop direct titis ke mata? Eye drop apa yang sesuai digunakan? Okay. Yes, kita boleh letakkan eye drop semasa memakai contact lens. Okey, dibenarkan. Tetapi digalakkan menggunakan artificial tears ataupun air mata, pengganti air mata ini yang tidak mempunyai preservatif, yang tidak ada pengawet. So make sure bila pergi ke farmasi, kata saya nak pengganti air mata atau artificial tears with no preservative, yang tidak ada preservatif. Dan di situ dalam produk insert tu dia akan nasihatkan brand apa yang kata safe for contact lens user, dia akan tulis. So saya tak nak cakap brand kat sini kan, nanti macam promo pula kan, dah tak dapat gaji kan nak promo kat orang kan. So you can go to pharmacy, ada banyak option, banyak pilihan untuk menggunakan contact air mata palsu ataupun pengganti air mata yang tidak mempunyai pengawet. Okay. Salam, bagaimana floaters
boleh ada di dalam mata dan bagaimana cara untuk merawatnya kerana ia agak mengganggu penglihatan? Okey. Mereka floaters ni untuk pengetahuan merupakan satu fenomena yang agak common yang biasa. Mereka yang memakai spek mata macam saya ni, iaitu kita punya bola mata agak panjang daripada normal, adalah berisiko untuk dapat floaters lebih awal. Yang kedua, mereka yang berumur yang dah berumur 40-50 tahun ke atas, 4 series, 5 series, mereka sudah akan start dapat floaters. Yang ketiga adalah mereka yang mengalami trauma, macam contohnya pernah terketuk mata, kena apa-apa ke kan. Mungkin masa itu tak ada masalah, tapi later on they may get floaters. Floaters ni adalah fenomena yang mana lama-lama kita akan dah terbiasa. Oh, aku memang ada floaters dalam mata ni. Kadang-kadang nampak, kadang tak nampak. Ia adalah satu bentuk gangguan yang berlaku dalam vitreous, iaitu satu jar dalam mata kita. Jar dalam mata kita ni dia boleh berubah bentuk. Masa kecil dia solid, dia pejal. Tapi bila kita makin berumur atau risiko macam tadi, pakai spek mata, bola mata panjang atau kena trauma, jar ni boleh jadi collapse, dia akan jadi cair. So bila jadi cair, the strands ataupun bilas-bilas cahaya akan dinampak oleh kita dan nampak macam floaters. Sekiranya, so saya berkata secara generalnya floaters ni tidak berbahaya. Mengganggu, yes dia mengganggu, lama-lama kita akan terbiasa dengan floaters ni, so kita akan boleh ignore, cuba macam kata tak apalah, memang aku ada pun floaters tu. Dia jadi bahaya apabila floaters tu datang dengan banyak dan orang kata bentuknya besar dalam penglihatan kita. So kalau besar, bersaiz besar dan banyak, itu adalah bahaya. Yang tu kena jumpa doktor mata. Macam nak hilangkan dia? Unfortunately, kalau boleh tak payahlah dihilangkan. Sebab kalau nak hilangkan dia, kita terpaksa tembak pakai laser. So kita kena tembak ada vitreous floaters tu dan menyebabkan dia jatuh ke dalam mata. So dia panggil vitreolysis, laser vitreolysis. So kita tak recommend sangat, sebab kalau boleh kita tak perlu buat apa-apalah, sebab kalau benda tu bukan tanpa risiko. Okay. Salam Prof, bagaimana cara nak ubati rabun warna? Kenapa mereka memiliki bedak rabun warna tidak dapat memohon kerja, terutama kerja beruniform? Okey. Rabun warna merupakan satu masalah yang bukan berkaitan dengan kanta, yang bukan dengan kornea, tetapi dia berkaitan dengan saraf retina, iaitu saraf bahagian dalam. Mereka yang mengalami rabun warna dilahirkan dengan keadaan retina ini tidak dapat menerima signal warna. Okay, so benda tu tak boleh dirawat, unfortunately. Tetapi terdapat cara-cara lain. Contohnya sekarang ni ada spek mata yang boleh bagi filter supaya boleh nampak warna tu. So ada sekarang ni spek mata yang boleh menyebabkan you nampak warna. Brand yang saya tahu adalah nama dia Enchroma. Enchroma, tapi sangat expensive, beribu-ribu ringgit, dan bergantung pada jenis rabun yang dialami. Ada rabun warna yang sangat teruk, yang tu memang kadang-kadang pakai spek mata tu pun tak boleh. Tapi ada rabun warna tertentu dia boleh menyebabkan bila pakai tu orang tu boleh nampak warna. Yang tak dapat kerja uniform tu ada sebab-sebabnya. Contohnya kan, kalau nak jadi bomber for example, katakanlah dia nak masuk dalam bangunan, lepas tu dia kata arahan daripada bos dia, tutup kabel warna merah ataupun putuskan kabel warna merah. Kalau kita rabun merah dalam keadaan yang situasi yang stres macam tu, kita tak boleh nampak kabel tu warna apa. So sangat berbahaya. Even engineers, contohnya yang berkaitan dengan electrical, dengan elektronik, sebab bila kita berkaitan dengan pemasangan wayar, kita ada kabel yang berwarna yang berfungsi tertentu. Jadi kalau kita dapat identify benda tu, jadi susahlah. So itulah sebabnya. Seterusnya, Prof, boleh saya tahu kalau ada sebarang tips atau cara untuk kurangkan power rabun?
Unfortunately, malangnya tidak ada. Tidak ada cara yang tertentu yang majoriti boleh ni. Tetapi sekarang terdapat satu rawatan dipanggil ortokeratologi. So ortokeratologi ini adalah satu rawatan mengurangkan rabun dengan cara memakai contact lens. Okay, betul. Contact lens untuk merawat rabun. Tapi ortokeratologi ini perlu mendapatkan rawatan yang eksklusif, rawatan susulan yang tetap oleh pakar optometri. Tak semua klinik optometri offer this treatment. Klinik optometri yang quite advanced, contohnya klinik pakar optometri di UKM, di kampus KL, menawarkan rawatan ini, dipanggil ortokeratologi. Namun kesan jangka panjangnya tak permanen. Contohnya dia mungkin terpaksa pakai lens tu sampai bila-bila. Sama jugalah macam dia pakai contact lens. Sebab bila kita buang contact lens tu, sekiranya tidak dibuatkan apa-apa, rabun tu boleh kembali. So nak 100% hilang forever tu tidak ada, melainkan rawatan-rawatan yang saya kata itulah, laser ataupun penukaran kanta dan ortokeratologi. Seterusnya, macam mana nak hilangkan silau? Silau memang tak boleh nak silangkan. Memang kena sama ada dirawat dengan cara-cara yang saya katakan tadilah, pakai spek mata, pakai contact lens, buat laser treatment atau penukaran kanta, ataupun rawatan saya katakan lagi, iaitu ortokeratologi contact lens. Malangnya, tetapi sekiranya anda rasa silau tu yang baru, yang sangat serius, yang menyebabkan anda tidak dapat meneruskan aktiviti harian, saya nasihatkan jumpa dengan pakar mata untuk mendapatkan penilaian. Okey. Soalan seterusnya, dia panjang sikit. Kalau rabun jauh, kalau masa muda dulu kita pakai contact lens boleh nampak jauh, dekat. Bila umur dah meningkat, pakai contact lens nampak jauh. Yang dekatnya rabun, nampak jauh je lah tu maksudnya. Masih boleh pakai contact lens atau bagaimana ya Prof, nasihat untuk kesihatan mata? Bila kita dah makin berumur, saya kata tadi lah, 4 series and above, kita mungkin memulakan rawatan untuk rabun dekat. Tak ada masalah untuk teruskan pakai contact lens jika selama ni puan menggunakan contact lens untuk melihat. Tetapi you might need glasses to senior lah. So perlu pakai spek lah untuk membaca. Sudahlah pakai contact lens, pakai spek pula tu kan. Boleh, tak ada masalah pun. Tetapi sekiranya dia tidak membantu, atau contohnya pakai contact lens pun tak nampak, pakai spek mata pun tak nampak juga, dan mungkin ada masalah. So kena jumpa pakar mata untuk mendapatkan penilaian. So mungkin terdapat masalah pada saraf mata. Sejarah mata saya pernah tercedera di kornea 5 tahun lepas. Sampai sekarang, jika saya memakai kanta lekap, susah nak tanggalkan kanta. Adakah ia menyebabkan apa-apa komplikasi jika saya teruskan pemakaian kanta lekap? Buat puan selamat, saya rasa elok jika anda mendapatkan penilaian pada pakar ophthalmology, sebab perkara ini agak sukar untuk kita nilai secara offhand macam ni. So saya nasihatkan puan jumpa dengan pakar mata. Sekurang-kurangnya puan dapat assessment awal sekiranya ada masalah dan sihat secara direct. Ya. Ya, mungkin ni soalan yang last. Kalau masa kita buat medical check up, mata memang tak nampak. Doktor sarankan pakai spek, namun bila cek mata di kedai, results mata okey, tiada power. Macam mana ya, rabun ke tak sebenarnya? Tapi memang tak nampak lah sekarang. Mohon pencerahan. Okey. Doktor mata kalau doktor mata, dia membuat penilaian berdasarkan penyakit yang dilihat pada mata dan masalah pada pesakit. Sekiranya memang puan tak nampak, puan kena pastikan. Sekiranya kalau you pergi jumpa pusat mata, dia kata tak ada masalah ni, patutnya boleh nampak, tapi you still tak nampak. So maknanya sekarang ni level pada masalah puan ni bukan tahap, kena pergi jumpa doktor mata dah lah, doktor pakar mata, sebab penilaian yang lebih detail akan boleh dibuat.
So saya nasihatkan sekiranya berlaku discrepancy atau ketidakserataan, bukan pakar spek mata kata okey, doktor biasa kata okey, dan the next step is to jumpa doktor pakar mata. Okay. Satu lagi soalan Prof. Boleh ke kita menggunakan solution selain daripada contact lens punya solution? Contohnya normal saline yang dijual di farmasi. Itulah soalan dia. Solution-solution yang berada di farmasi atau kedai spek mata, optometri semua telah direka dengan cara yang mana dia mempunyai solution-solution antiseptik untuk menyebabkan contact lens tu sentiasa dicuci. Pertama. Normal saline adalah solution yang alami yang boleh juga digunakan asalkan dia tidak dicemari, menjaga kebersihan, everything, you boleh guna normal saline solution. Tetapi keburukan normal saline solution, dia tak ada elemen-elemen antiseptik. So maksudnya sekiranya ada kuman dekat situ, normal saline tak dapat membunuh kuman tersebut. So risiko anda untuk mendapatkan ulcer atau cakitan kuman agak tinggi sekiranya anda guna hanya normal saline. Boleh, tetapi sekiranya anda bermasalah, you rasa perlukan rawatan ini penilaian yang lebih lanjut, boleh jumpa dengan pakar mata. Okey, jadi saya rasa kita telah tiba ke akhir webinar kita. Saya bagi pihak Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim dan NCWO ingin mengucapkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan dan terima kasihlah kepada Prof. Madya Dr. Wan Haslina Wan Abdul Halim atas perkongsian yang sangat bermanfaat pada hari ini. Bagi para peserta atau hadirin pada hari ini, jangan lupa isikan borang kehadiran dan ECJ penyertaan webinar Kesihatan Siri 3 2023. Kita punya urus setia. Inilah ada link Google Form tu di kita punya chat room. Jadi akhir kata daripada saya, terima kasih dan insyaAllah kita jumpa lagi bulan depan, Khamis terakhir bulan 4, which means lepas raya lah tu, untuk tajuk yang seterusnya yang saya pasti tajuknya pun menarik juga. Jadi pada hari ini sayangilah mata anda, jagalah mata anda sebab mata tu seperti kata Prof. Wan Haslina tadi, kita punya deria yang paling berharga, macam permata, betul tak Prof. Haslina? Betul, permata. Mata itu permata. Sebenarnya kan ada hikmah Allah jadikan kita punya mata ni dua. Sekiranya ada something happen to one eye, you still have one eye to see. Tapi fungsi dah jadi kurang. Dua mata sebenarnya Allah jadikan supaya kita boleh dapat melihat dunia ni dalam 3 dimension, 3D. Kita dapat melihat shape dia. So sangat-sangat penting. Okay. Kurniaan yang paling berharga tu. Ya, betul. Jadi terima kasih kepada hadirin semua kerana meluangkan masa bersama kita. Again kepada Prof. Wan Haslina, thank you so much for perkongsian pada hari ini. InsyaAllah. InsyaAllah nanti masa-masa lain mungkin kita ada perkongsian lain pula. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.